Okay guys, selamat datang dekat channel aku, Abang Spek. So, kenapa aku pakai nama Abang Spek ni? Sebab pada mulanya, aku nak je guna nama aku sendiri. Tapi aku rasa macam aku selesa lagi lah guna nama ni. Okey je nama aku tu, nama komersial sikit lah. Malam ni aku nak cerita sikit lah pasal sejarah. Sejarah apa tu? Selama korang hidup ni, korang tahu tak pasal sejarah Adidas? Kan korang tahu pakai je, tapi korang tak tahu datang mana nama Adidas ni sebenarnya. Rasanya kalau korang Google, korang jumpa je maksudnya. Tapi malam ni aku nak cerita sikit lah pasal nama ni dengan sejarahnya. Dalam version aku sendirilah. Kalau korang nak dengar lah cerita aku ni kan, aku tak kisah, aku okey je. Okey, Adidas ni sebenarnya asal dari nama Jerman tau, kalau korang nak tahu. Aku pun baru tahu juga sebenarnya. Sebelum korang nak tahu pasal Adidas ni, korang kena tahu dulu sejarahnya. Sebab benda ni semua berkait tau. Korang kena tahu dulu sejarahnya. Aku nak cerita dengan kau ni sejarah daripada start awalnya penubuhan Adidas ni sampailah sekarang. So okey, pada tahun 1920 ada dua orang adik-beradik ni tau. Abang dia ni nama Rudolf Dassler. Lepas tu adik dia ni pula nama Adolf Dassler, atau nama lain Adolf ni adalah Adi Dassler. So dia berdua ni, dia orang buka kedai kasut tau. Masa tu nama kedai kasut dia adalah Gribuder Dassler Schuhfabrik, iaitu kalau dalam bahasa Melayunya Syarikat Kasut Adik-beradik Dassler. Kau nak tahu tak dia orang ni start buka kasut kat mana? Dia orang start kat bilik dobi mak dia je masa tu. Tapi dulu punya cerita kan, kalau rumah tu ada bilik dobi, kira hebat lah kan. Dia ni anak-anak orang kaya lah kiranya masa tu. So dua orang adik-beradik ni ada kepakaran masing-masing. Yang si Adi ni dia pakar dalam buat kasut. Bab-bab design apa semua memang ada yang settle lah. So abang dia pula ni, Rudolf ni, memang pakar dalam marketing. Memang dia lah yang duk jual barang-barang ni, duk jual kasut-kasut ni, semua cara-cara bisnes semua dia lah yang settle. Kalau masa tu ada Facebook, ada Shopee, and ada Lazada, mungkin dia lah yang akan uruskan benda ni semua. Memang kenalah dia berdua ni kalau nak berniaga kan. Seorang urus production, seorang lagi urus marketing. Memang meletup lah bisnes kalau ada orang macam ni kat dalam satu-satu company ni kan. So bisnes dia orang ni start buat kecil-kecilan je pada mulanya dekat kawasan kampung tau, iaitu satu pekan kecil nama Herzogenaurach, Jerman. Kecil je pekan tu. Adi ni start minat buat kasut datang daripada bapak dia tau. Nama bapak dia ni Christoph von Wilhelm. Bapak dia ni kerja dekat kilang kasut tau time tu. So sikit sebanyak Adi ni pun terjebak lah nak buat kasut juga kan. Mungkin bapak dia ni bawa balik kerja, dia balik rumah. Adi masa tu pun kecil-kecil lagi, dia nampak bapak dia tengah menukang kasut ke apa kan. So nama kasut dia orang ni time tu jadi popular, kau tahu sebab apa? Sebab dia orang ni sponsor JC Owen tau. Masa tu ada Olimpik dekat Jerman tau. Ada Olimpik dekat Jerman pada tahun 1936 tau masa tu. So JC Owen ni pelari USA tau. Dia sponsor kasut tau masa tu. Kasut Spike lah. Owen pakai kasut diorang time tu dengan design paku Spike. Panjang paku Spike dia masa tu. Time tu design ni tak popular sangat tau kat balapan. Macam tak dipaksa lah, sama ada kau nak pakai ke tak pakai tu terpulang dekat kau. So Owen ni dah start pakai tau. So nak jadikan cerita, Owen ni menang pingat emas tau. Bukan satu babe, tapi 4 pingat emas masa tu dia menang. Memang hebat lah. So lepas dia menang tu, ramai lah orang duk tengok cara pemakaian Owen masa Olimpik tu kan. So secara tak langsung, kasut yang diorang sponsor tu jadi top lah. Time tu semua pakat nak beli kasut Dassler ni tau. Tapi itulah, langit tak selalu cerah tau. Perang start tahun 1943 time tu. Abang dia si Rudolf ni kena kerah pergi Nazi. Adi pula tak kena. So syarikat diorang masa tu stop lah sekejap sebab ada perang kan. So lepas tahun macam tu, Rudolf balik daripada perang tau. Dia ni ingat nak running lah bisnes tu macam biasa. Tapi bukan senang babe. Diorang punya bisnes ni ada krisis. Diorang punya bisnes ni dah start goyang tau. Sebenarnya krisis sebetulnya pun tak tahulah yang mana betul atau yang mana salah. Banyak teori sebenarnya pasal diorang ni. Ada yang kata Adolf pergi report dekat USA pasal abang dia ni Nazi. Sebab tu jugalah lepas dia balik-balik dekat Jerman, kena tangkap dengan USA, lepas tu kena penjara pula tu. Lepas tu ada yang kata Adolf ni nak running business seorang-seorang dengan wife dia. Ada cerita lain pula masa tu, Adolf ni jealous dekat Rudolf sebab rumours kata Adolf ni kacau bini dia. Tapi tak tahulah kan betul ke tak kan. Ada cerita lagi satu ni, yang si Adolf ni kata benda yang tak elok lah dekat si Rudolf. Sebab Rudolf ni bila dia balik daripada perang, dia tak ada rumah tau. Jadi dia terpaksa tumpang rumah Adolf. Jadi mungkin family Adolf ni tak berapa selesa dengan si Rudolf sebab tumpang rumah Adolf. So, mungkin kat situ keluarga Adolf ni mungkin cakap-cakap belakang lah pasal Rudolf kan. Kat situ mungkin Rudolf rasa tak selesa lah. Kat situ dia pun terasa macam terkecil hati ke apa kan. So lepas tu ada cerita lagi yang kata Rudolf ni jealous dekat Adolf sebab Adolf ni tak kena pergi perang, tapi si Rudolf ni kena pergi perang, kena gada nyawa. Nasib baik dia balik selamat. Selamat tak selamat jugalah, kena penjara kan. Tapi kalau kau tak sakit hati, adik kau tak kena pergi perang, tiba-tiba kau kena pergi perang,
Tak naya kau buatnya macam tu. So semua ni antara salah faham dengan jealous lah kot agaknya. So start daripada tu, diorang ni dah tak sehaluan tau. Masing-masing buat hal masing-masing. Tahun 1948, diorang ni officially split tau. Split dua. Semua split dua. Harta, kilang, duit, even pekerja diorang pun masa tu split juga tau. Mana-mana yang setia dekat bos masing-masing, boleh ikut bos masing-masing. Memang bergaduh teruk diorang masa tu. Kesian babe adik-adik jadi macam ni. Tapi itulah kan. Okey, bila jadi macam gini, nak jadikan cerita, si Rudolf ni start buka company sendiri tau, iaitu syarikat kasut Puma. Pada awalnya nama Puma ni bukanlah Puma, tapi Puma ni nama asalnya adalah Ruda. Ruda ni bermaksud gabungan antara dua suku kata nama Rudolf dan Dassler. So jadilah Ruda. Tapi kau tahulah kan, si Rudolf ni pakar dalam marketing kan. So dia orang rasa macam nama dia ni, nama si Ruda ni tak berapa nak komersial tau. So jadi dia tukar lah nama Ruda tu jadi Puma. Sebab kau tahu kan masuk Puma tu macam sejenis binatang lah. Macam cheetah tu yang lari laju tu. So kenalah dengan nama kasut. Masa tu kasut sukan kan dia orang jual. Si Adolf ni pula guna nama Adidas. Adidas pun sama juga macam abang dia, gabungan antara dua suku kata nama dia, iaitu Adi dan Dassler. Si Adi ni dia tak pandai sangat dalam marketing. So dia guna je lah nama tu. So timbullah nama Adidas. Adidas ni tak ada maksud pun. Tapi yang kita tahu sebenarnya tu, yang kita tahu sekarang ni, Adidas tu adalah jenis nama kasut besar babe Adidas pun. Pada aku Adidas lagi besar lah daripada Puma. Tapi sebenarnya banyak cerita pasal diorang ni. Sadis pun ada. Berpecahnya diorang ni bukan biasa-biasa tau. Pelik. Kedudukan kilang diorang masa tu dipisahkan oleh sebatang sungai tau, iaitu Sungai Aurat. Pula tu sebahagian besar orang kampung kat situ kerja kat situ. Kerja dekat kedua-dua kilang tu. Lepas tu bukan diorang je ni yang bermusuh. Pekerja diorang ni pun bermusuh sesama sendiri juga tau. Sampai kan ada cerita masa tu kata, kalau kau pakai kasut Adidas, kau tak boleh masuk kawasan perkampungan Puma ni tau. Disuruhnya kau buka kasut tu, lepas tu kau pakai kasut Puma, baru boleh kau masuk kampung Puma. Pelik kan? Sampai macam itu sekali dendam diorang ni. Tapi itulah, itu cerita dulu. Sekarang diorang tak macam tu lah. Cuma diorang ni kadang-kadang still macam usah-usah kasut pesaing diorang lah. Bergurau lah. Macam Puma tengok kasut Adidas, si Adidas tengok kasut Puma. Nak tengok mana satu mana cantik kan? Mungkin macam itulah. Kalau kau nak tahu, even mayor dekat tempat diorang tu, iaitu Datuk Bandar diorang pun pakai dua jenama kasut ni tau. Alasan ni kau tahu sebab apa? Dia kata alasannya adalah sebab diplomatic purpose. Dia pun nak jaga nama dua-dua nama besar ni juga kan. Takkan dia main je kat situ dia nak pakai kasut Puma. Adidas mungkin terasa lah, kau pakai kasut Puma, kenapa kau tak pakai kasut aku? Tak cantik ke kasut aku? Mungkin macam itu. So dalam cerita ni yang paling sedih sekali time masa Rudolf meninggal lah. Adolf ni, si adik dia ni langsung tak datang tengok tau. Dia punya dendam dekat abang dia. Sampailah abang dia meninggal dunia. Dia punya benci dekat abang dia tu sampai macam itu sekali babe. Sedih lah. So lepas dua-dua ni meninggal kan, antara tahun 1974 dan 1978, anak beranak diorang lah yang take over bisnes diorang ni. Sampailah tahun 1990-an macam tu, company diorang ni dah tukar jadi public limited company tau. Bukan lagi family ownership. Korang nak tahu, public limited company tu maksudnya dibuka kepada orang awam lah. Siapa-siapa yang nak melabur dekat saham diorang ni, dibenarkan beli saham diorang ni. So dendam diorang ni dah dianggap settle tau. Sebab apa tau? Sebab pada tahun 2009 diorang buat match bola friendly tau. Match bola ni macam perlawanan friendly antara pekerja-pekerja Puma dengan pekerja-pekerja Adidas macam tu. Sebenarnya kan, cerita diorang ni pernah difilmkan. Tajuk dia Adidas vs Puma, iaitu tahun 2016. Aku pun tak pernah tengok lagi cerita tu. Tapi kalau kau rajin, korang cubalah layan filem ni. Itulah. Macam mana cerita aku? Okey tak malam ni? Aku rasa setakat ni je lah kot cerita malam ni. Kalau korang sanggup tak buang family pasal bisnes? Aduh, fikir-fikirlah babe. Bisnes tu nak ke mana je? Family ni bawa ke mati tau. Korang fikirlah. Okey lah geng. Aku rasa macam cukup je lah kot setakat ni. Esok lusa kita jumpa lagi. Plan aku mungkin dalam seminggu tu aku akan cuba up 3 video lah macam tu. Kalau boleh lah, kalau aku berkesempatan. Okay, sebelum tu, kalau korang suka video aku ni, kalau korang rasa video aku ni ada manfaatnya, ada ilmu pengetahuan yang korang boleh tambah sikit-sikit, ada sejarah-sejarah yang korang boleh gebang dekat kawan-kawan korang kan, bolehlah korang like, komen, share. Dapat baik sekali tu korang subscribe lah sekali. Okay lah geng, apa pun korang memang terbaik geng. Aku cari dulu. Steady.